Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam Matematik Tingkatan 4 KSSM Bab 9 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung. Kita akan mempelajari di bawah subtopik 9.3 iaitu peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. 9.3.1 iaitu membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Maksud peristiwa saling eksklusif ialah peristiwa yang tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, manakala peristiwa tidak saling eksklusif ialah peristiwa yang boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, sekarang kita tengok contoh 6 buku teks muka surat 254. Seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Diberi A. Pekerja bergaji kurang daripada RM2,500. B. Pekerja perlu membayar cukai pendapatan. C. Pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. A. Peristiwa A dan peristiwa B. Okey, kita tengok penyelesaiannya. Peristiwa A dan peristiwa B tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, kita tengok dia kata kat sini tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Okey. Pekerja bergaji kurang daripada 2,500, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okey, kalau B, pekerja perlu membayar cukai pendapatan tu kalau pendapatan tahunannya melebihi 34,000. Okey, sekarang ni untuk peristiwa A, gajinya kurang daripada 2,500, jadi pendapatan tahunannya tidak melebihi 34,000. Jadi peristiwa A dan peristiwa B tidak berlaku pada masa yang sama. Tidak berlaku pada masa yang sama, jadi peristiwa A dan B adalah saling eksklusif. Okey, sekarang tengok B, A dan C. Peristiwa A dan peristiwa C. Okey, A gajinya kurang daripada 2,500. C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Okey, penyelesaiannya peristiwa A dan C boleh berlaku pada masa yang sama. Ialah gaji yang kurang daripada 2,500 boleh pergi bekerja dengan menaiki kereta. Jadi, maka peristiwa A dan B adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, untuk C, peristiwa B dan peristiwa C. Okey, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Pekerja pergi bekerja menaiki kereta, jadi mampulah sebab untuk yang membayar cukai pendapatan ni gajinya adalah lebih besar daripada 2,500. Jadi, peristiwa B dan C boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi, A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, seterusnya di bawah subtopik 9.3. Okey, kita tengok 9.3.2 standard pembelajaran mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kita tengok rumus bagi peristiwa tidak saling eksklusif dengan peristiwa saling eksklusif. Okey, jika A tindakan B tidak sama dengan set kosong, bila tidak sama dengan set kosong bermaksud ada tindanan lah. Ada tindanan seperti rajah di sebelah lah. Okey, A tindanan dengan B. Okey, rumusnya adalah kebarangkalian A kesatuan B adalah sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A tindanan B. Okey, sekarang kita tengok rumus untuk peristiwa saling eksklusif. Okey, jika A tindanan B sama dengan set kosong, okey, bermaksud tiada unsur lah, tiada unsur tindanan. Okey, bila tiada unsur tindanan maksudnya A dengan B dilukis secara berjauhan.
tidak ada tindanan. Okey, rumusnya adalah keberangkalian A kesatuan B sama dengan keberangkalian A tambah keberangkalian B. Okey, sekarang kita rujuk contoh 8 buku teks muka surat 257 untuk mengesahkan rumus keberangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, 8 kepingkat berlabel dengan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak itu. A ialah peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. C ialah peristiwa mendapat satu nombor genap. Tentu sahkan rumus penambahan keberangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, keberangkalian A atau B. Okey, keberangkalian A atau B, kita tengok penyelesaian. Okey, bila kita nak buat penyelesaian, okey, bila kita nak tentu sahkan dia punya rumus penambahan keberangkalian, okey, cikgu bahagikan kepada dua bahagian iaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, kita selesaikan yang sebelah kanan dahulu. Okey, kita tengok A. A adalah peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. Okey, daripada sini nombor yang lebih besar daripada 8 adalah 9, 10, 11. Okey, B adalah peristiwa mendapat satu nombor perdana. Nombor perdana yang ada di sini adalah 5, 7, 11. Okey, kalau kita tengok di dalam peristiwa A dan peristiwa B ada satu unsur yang sama iaitu 11. Okay. Bila ada satu unsur yang sama ni, ini kita panggil akan berlaku tindanan. Bila akan berlaku tindanan, ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. A kesatuan B. A kesatuan B, kita kena senaraikanlah semua unsur yang ada dalam A kesatuan B tersebut, iaitu 9, 10, 11, 5, 7, 11 ni kita senaraikan. Okey, 11 yang ada dua kali ni kita perlu tulis sekali sahaja. Jadi, keberangkalian A kesatuan B adalah 5. 5 ni adalah bilangan A kesatuan B, bilangan yang ada di dalam ni. Kemudian bahagi dengan bilangan kesudahan yang mungkin iaitu yang ada di atas ni ada 8. Jadi 5 bahagi 8. Okey, kemudian kita tengok yang sebelah kiri. A tindanan B adalah 11. Ya, yang tadi cikgu sebut dah, ada 11. Maksudnya dalam A ada 11, dalam B ada 11. Jadi A tindanan B 11, maksudnya bilangan unsur dia ada 1 lah. Tadi cikgu sebut ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kita guna rumus yang inilah. Okey, keberangkalian A tambah keberangkalian B tolak keberangkalian A tindanan B. Okey, keberangkalian A 3/8. 3/8 ni datang daripada, okey, dalam peristiwa A ada 3 unsur, jadi 3/8 bilangan kesudahan semua, 8, tambah dengan keberangkalian B juga ada 3 unsur di dalamnya, iaitu 3/8, kemudian tolak dengan keberangkalian A tindanan B, okey, ada 1, 1/8. Kemudian kita buat pengiraan. Okey, jawapannya adalah 5/8. Okey, kalau kita tengok sebelah kiri adalah sama dengan sebelah kanan. Jadi, maka terbuktilah keberangkalian A tambah keberangkalian B tolak keberangkalian A tindanan B adalah sama dengan keberangkalian A kesatuan B. Okey, kemudian kita tengok yang B. Yang B adalah keberangkalian A atau C. Okey, kita tengok yang sebelah kanan dahulu. A. Okey, macam kita buat di bahagian atas tadi, A adalah 9, 10, 11 iaitu nombor peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. Okey, yang C, okey, tengok C adalah peristiwa mendapat satu nombor genap. Okey, di dalam nombor-nombor yang di atas ni, nombor genapnya adalah 4, 6, 8, 10. Okey, kita tengok ada tindanan. Okey, ada satu tindanan di sini iaitu 10. Okey, jadi A kesatuan C adalah
4, 6, 8, 9, 10, 11. Jadi 10 kita tulis sekali sahaja. Nah. Okey, jadi keberangkalian A kesatuan C adalah sama dengan bilangan A kesatuan C, bilangannya ada 6. Bahagi dengan bilangan kesudahan yang mungkin, kita dapat 6/8. Jadi kita permudahkan, kita dapat 3/4. Kemudian kita tengok yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. A tindakan C adalah 10 lah. Nah, ada satu unsur yang sama. Okey, 10. Okey, kemudian ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Nah, tidak saling eksklusif. Jadi keberangkalian A tambah keberangkalian C tolak keberangkalian A tindakan C adalah sama dengan 3/8. Okey. Unsur dalam peristiwa A ada 3, 3/8. 8 ni adalah bilangan kesudahan yang mungkin. Tambah 4/8, keberangkalian C 4/8, ada 4 unsur di dalamnya. 4/8, tolak 1/8. 1/8 adalah keberangkalian A tindakan C ada 1 unsur, jadi 1/8. Okey, jadi kita selesaikan 3 tambah 4, 7, 7 tolak 1, 6, jadi 6/8. Permudahkan dapat 3/4. Jadi sebelah kiri adalah sama dengan sebelah kanan dari segi jawapannya. Okey, maka terbukti keberangkalian A tambah keberangkalian C tolak keberangkalian A tindakan C adalah sama dengan keberangkalian A kesatuan C. Okey, akhir sekali keberangkalian B atau C. Okey, kita tengok yang sebelah kanan. B adalah peristiwa mendapat satu nombor perdana. Okey, yang ada di sini 5, 7 dan 11. C adalah peristiwa mendapat satu nombor genap. Okey, 4, 6, 8, 10. Kemudian kalau kita tengok ada tak unsur yang sama di sini? Tak ada unsur yang sama. Bila tak ada unsur yang sama, ini adalah keberangkalian peristiwa saling eksklusif. Tidak ada unsur yang sama adalah peristiwa saling eksklusif. Kemudian B kesatuan C, kita senaraikan semua yang nombor-nombor yang ada. Okey, kemudian keberangkalian B kesatuan C adalah sama dengan bilangan B kesatuan C, bilangannya ada 7, bahagi dengan bilangan kesudahan yang mungkin ada 8. Okey, jadi jawapannya ada 7/8. Kemudian kita tengok sebelah kiri. B tindakan C adalah set kosong lah. Tidak ada unsur yang sama, set kosong. Jadi tadi cikgu ada sebut peristiwa saling eksklusif. Okey, jadi rumusnya keberangkalian B tambah keberangkalian C adalah sama dengan 3/8. Okey, ada 3 unsur, 3/8 bilangan kesudahan yang mungkin. Okey, tambah dengan keberangkalian C ada 4 unsur. Jadi 4/8. Jadi bila kita jumlahkan adalah 7/8. Okey. Jawapan yang di sebelah kiri adalah sama dengan di sebelah kanan. Maka terbukti keberangkalian B tambah keberangkalian C adalah sama dengan keberangkalian B kesatuan C. Okey. Okey, baik, kita tengok standard pembelajaran yang seterusnya di bawah subtopik 9.3 iaitu 9.3.3 menentukan keberangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, bagi menentukan keberangkalian peristiwa bergabung, boleh rujuk buku teks muka surat 259 contoh 9. Okay, soalannya, 5 kepingkat yang berlabel dengan huruf CINTA dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak. Hitung keberangkalian kad itu berlabel huruf konsonan. Okay, huruf konsonan ni adalah huruf selain daripada A, E, I, O, U lah. Atau A. Okay, kita tengok penyelesaian. Kad yang berlabel huruf konsonan. Okay, di dalam 5 huruf yang ada di sini, okey, yang huruf konsonan bermaksud C, N dengan T lah. Okey, jadi bilangan hurufnya ada 3. Kemudian kad yang berlabel huruf A, okey, ada 1.
Nah, okey, sekarang ni dia tulis P. P ini merujuk kepada kebarangkalian. Okey, kebarangkalian. Okey, sebelum tu kita tengok perkataan atau. Atau ini adalah kesatuan. Nah, kesatuan. Jadi, sebelum kita menjawab kebarangkaliannya, kita tengok kat sini adakah ada tindanan peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. Tak ada tindanan kan? Bila tak ada tindanan, ini adalah peristiwa saling eksklusif. Okey, bila peristiwa saling eksklusif, kita kena ingatlah rumus dia. Nah, okey. Ini okey, kebarangkalian kad yang berlabel huruf konsonan atau A, okey, sama dengan okey, 3 merujuk kepada bilangan yang ada di sini. Bahagi dengan 5 adalah merujuk pada bilangan kesudahan yang mungkin ataupun ruang sampel. Okey, kemudian tambah dengan kad yang berlabel huruf A ada 1 bahagi dengan ruang sampel yang tadi tu 5. Jadi 3 tambah 1 4/5. Okey, itu jawapannya. Okey, kita tengok latihan praktiskan diri 9.3C buku teks muka surat 261. Dua kotak yang berlabel K dan L masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan huruf SERI dan 3 keping kad berlabel dengan nombor 456. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak K dan L masing-masing. Okey, dalam kotak K ada 4 keping kad berlabel dengan huruf. Dalam kotak L ada 3 keping kad berlabel dengan nombor. Okey, arahan di sini. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K atau nombor gandaan 3 dari kotak L. Okey, di sini ada dua arahan. Menyenaraikan semua kesudahan, kemudian hitung kebarangkalian. Kita kena buat dua perkara kat sini. Okey, sekarang ni kita tengok penyelesaian. S ini adalah ruang sampel. Macam mana kita nak dapatkan ruang sampel ni? Okey, kita tengok di sini. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak L dan dari kotak K dan L masing-masing. Okey, kita tengok kat sini bila kita nak senarai, untuk memudahkan kita senarai supaya tidak buat kesilapan, kita ambil dulu S. Okey, sekeping kad dalam kotak K kita bermula dengan S, kemudian sekeping kad dan kotak L kita bermula dengan 4. Jadi kita ambil S4. Seterusnya S5. Kemudian S6. Nah, tengok sini S4, S5, S6. Kemudian dah habis S, kita mula dengan E pula. E4, E5, E6. Seterusnya R4, R5, R6 dan akhir sekali I4, I5, I6. Okey, pastikan ada 12 lah. Nah, 12, 4 darab 3, 12. Nah, kalau terlebih ataupun terkurang, nanti bila kita kira kebarangkalian kita, nanti jawapannya adalah salah lah. Nah, okay, kita bilang tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Okey, dah habis dah senarai dah. Senarai semua kesudahan yang mungkin dah senarai. Kemudian kita nak hitung kebarangkalian. Okey, bila kita nak hitung kebarangkalian, kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K atau nombor gandaan 3 dari kotak L. Okey, sekarang kita tengok peristiwa pertama adalah mendapat huruf S dari kotak K. Okey, kita tengok 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. S4, S5, S6. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua, nombor gandaan 3 dari kotak L. Gandaan 3 ni adalah sifat 3 lah. 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Okey, dalam kotak L kalau kita tengok ada satu saja nombornya adalah 6. Jadi kita tengok yang ada 6. S6, E6, R6, I6. Nah, kalau kamu perasan tadi, cikgu sebut S6 ni 2 kali kan? Dalam peristiwa mendapat huruf S dari kotak K, cikgu dah sebut. Kemudian peristiwa nombor gandaan 3 dari kotak L pun cikgu sebut. Maksudnya ada tindanan. Bila ada tindanan, ni adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Nah, okey, sekarang ni bila nak menghitung kebarangkalian, okey, kebarangkalian 6 ni adalah bilangan peristiwa mendapat huruf S dari kotak K atau nombor gandaan 3 dari kotak L. Nah, dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bila S6 tadi cikgu lupa sebut, bila ada 2 kali kita hanya tulis sekali saja. Nah, jangan tulis 2 kali.
Kemudian bahagi dengan bilangan ruang sampel ataupun bilangan kesudahan yang mungkin. Tadi tu ada 12. Ni yang kita ambil kat sini. Jadi jawab 6/12 bila kita pemudahkan dapat 1/2. Okey? Okey, itu jawapan untuk soalan ni.